عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa yang kita ada ini, iaitu 2 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun 1444 Hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah maklumlah bagi kita sebagai umat Islam, kata bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya akan perlembagaan umat Islam dan sebagai kitab pertunjuk bagi sekalian umat manusia dengan cara umumnya. Allah Ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya akan Al-Quran, hudal linnas, sebagai pertunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan keterangan, wal huda, dan hidayah, pimpinan, wal furqan, dan satu timbangan yang boleh kita buat beza di antara al-haq dan al-batil, benda yang benar dan benda yang tak benar. Ini adalah satu pemberian, satu anugerah, satu nikmat, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai manusia yang Allah Ta'ala muliakan kita dengan memberikan kepada kita kitab yang sebagai kitab akhir kepada Nabi yang terakhir, iaitu Al-Quran Al-Karim, sebagai kitab yang kita nak pakai hidup lah. Cara kita nak pakai hidup di atas dunia yang sementara ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Al-Quran kepada kita di dalam bulan ini. Maka dengan sebab itu, apabila kita nak mensahuti, hendak mensahuti, menerimakan akan Al-Quranul Karim, pastilah kita kena bersifat dengan sifat malaikat yang tidak makan dan minum, supaya kita itu boleh menerimakan Al-Quranul Karim dan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala daripadanya dengan cara sepenuh. Penuh dengan kita terima ruh dengan ruh.
Kerana manusia apabila dia itu kenyir dengan makan dan minum, terkadang jadi lalai, luput rohaniyah dia, ruhiyah dia tadi itu jadi luput. Maka Quran ini adalah satu kitab yang nak menghidupkan bukan sekadar jiwa, bahkan nak menghidupkan roh kita yang sebagai asas bagi hidupan manusia. Dengan roh lah sebab kita itu boleh gunanya hidup harian kita. Maka makanan roh itu kita kena berikan kepada dia seperti kita beri makanan kepada tubuh badan jasad kita. Makanan roh tak lain tak bukan iaitu pasti kena tuai sebagai Tuhan yang membagikan nyawa kepada kita, yang tahu kata roh kita itu berhajat kepada apa makanan dia. Makanan dia iaitu Al-Quranul Karim. Quran ni adalah satu kitab rahmat dah kepada kita. Maka kita ni sekarang lah ni duduk di dalam bulan As-Siyam, bulan puasa. Biiznillahi ta'ala kita puasa ni tak lain tak bukan kerana kita nak sahuti perintah Tuhan lah. Dan kita nak sanjungkan akan retah Tuhan, perlambagaan Tuhan waktu kepada kita. Dengan kita tadi itu sahuti nak puasa, mengikut hak Tuhan juga suruh, mengikut apa arahan daripada Tuhan yang menjadikan kita, supaya kata kita boleh sempurna dengan cara sebenarnya. Pasti kita kena berjalan mengikut apa yang Tuhan kita garis dan tunjuk ajar di dalam wahyunya. Maka insya-Allah pada perjumpaan kita minggu pertama lah di studio Masjid Ta'awun kita, biiznillahi ta'ala kita akan lihat dan pakak-pakak sama mengingati bagaimanakah sifat puasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan yang kita ada ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh tokoh-tokoh warasatul anbiya kepada kita di dalam buku-buku mereka, dalam kitab-kitab mereka yang mereka itu petik ambil daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa lagi kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tadi itu kurniakan masa dan tenaga, kekuatan kepada kita melalui studio kita ini, melalui Imam Abdul Aziz kita yang dia tadi itu sudi usaha mengadakan barnamij, iaitu ruangan untuk kita sama-sama boleh mengingati akan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu kebaikan. Kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala membalaskan beliau dan rakan-rakan orang-orang yang kerja sama dengan dia tadi itu, sama ada di dunia maupun di akhirat, dengan sempurna balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini iaitu dialah sebagai orang yang sahuti mula-mula akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang mula-mula sahuti perintah Tuhan ni iaitu Nabi kita lah Muhammad alaihi salatu wasallam. Dengan sebab itu kita tak boleh nak lari daripadanya. Sama ada kita nak semaya apa kita kena tengok dia, kita nak haji kita tengok dia haji, ataupun cara kita nak puasa apa kita tengok dia. Tengok dia tu jangan kita silap faham, mana kata-kata kita tengok direct dak, mana tengok mengikut aliran ataupun ajaran yang ditunjuk hajar oleh warasatul anbiya tu lah. Hadis kita nak ambil di mana? Kalau para warasatul anbiya, alim ulama kita tak royak, maka dia royak. Cuma dia royak tadi tu dia nak pipingkan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu yang kita sebagai umat Islam kena faham dengan cara jelas, supaya kata kita tak terlari daripada maksud hak asli
ya Allah Subhanahu wa taala tadi itu mengutuskan kepada kita akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat mula-mula ni yang kita kena ambil faham sebagai kita ni orang Islam, kata ayat daripada surah Al-Baqarah lah, suratul Al-Baqarah. InsyaAllah kita tengok ayat ni sedikit sebagai permulaan kita nak sahuti. Kita nak sahuti sebab kata kita ni orang beriman. Kita nak sahuti itu, kita mai tengok pada isi kandungnya ayat Tuhan ni mula-mula sekali. Tuhan kata kan? Tuhan kata syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini daripada Ramda. Ramda ni perkara yang panas. Perkara yang seolah kata mari dengan suasana yang suka manusia itu nak gunanya diri. Ini sebagai cobaan Tuhan lah. Benda panas. Apabila kata panas ni memanglah. Jadi seolah kata dunia kita ni, ya kalaulah tidak adanya minuman daripada minum mega apa tu, makna kata bawa ada kata kita hidup dengan cara tak selera lah. Tak selesa, makna kata tak jadi sempurna. Jadi Tuhan ambil bulan ni mari ni untuk nak cobakan kita supaya kata kita ni nak sahuti sungguh kedap. Tapi alhamdulillah orang beriman tadi itu walaupun dalam keadaan panas lah mana pun, dia boleh tahan, dia boleh sabar, dia boleh melaksanakan akan perintahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dia tahu kata balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri dia apabila dia membuatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala itu retah kepada dia. Dia tahu kata Tuhan ni nak beri kepada dia ni benda yang tidak terhingga. Lagi kita akan dengar hadis-hadis Nabi daripada Nabi direct lalu kata dengar ulama kita royak lagu mana. Jadi bulan puasa Tuhan idafahkan syahr kepada Ramadan, makna kata bulan Ramadan, makna bulan ada kepanasan. Allazi, bulan tadi itu allazi yang unzila fihi al-Quran, diturun di dalamnya. Mana diturunkan di dalam bulan Ramadan tadi itu Al-Quranu, akan Al-Quran. Allah Ta'ala ni dia datangkan dengan sirah majhul di sini, bina majhul untuk nak membalarahkan akan Al-Quranul Karim. Diturun padanya akan Al-Quran. Memanglah Quran ni turun daripada Allah, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turunnya kitab Al-Quran itu daripada Allah Subhanahu wa taala, tanzilum minar rahmanir rahim, turun daripada Tuhan yang bernama Rahman, yang bersifat dengan rahmat yang luas, dan bernama Rahim dengan sifat rahmat yang khusus bagi orang yang beriman. Memang kita maklum kata Al-Quran itu turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma Tuhan bawa datang di sini unzilah, diturun di dalamnya, yakni di dalam bulan Ramadan tadi itu unzila fihi al-Quran, diturun di dalamnya, iaitu di dalam bulan Ramadan tadi itu Al-Quran. Al-Quran makna lagu mana Al-Quran? Yakni Al-Quran ni maknanya satu kitab yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril di dalam bulan Ramadan, mula dengan bismillahirrahmanirrahim daripada Fatihatul Kitab hingga akhir daripada surah An-Nas. Itu maknanya Al-Quran. Dan dicabarkan dengannya. Makna Quran ni dicabarkan dengannya. Makna tak ada siapa yang kuasa nak sahuti cabaran daripada Allah Ta'ala bawa datang seumpama Al-Quran. Qul fa'tu kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira.
Kata olehmu ya Rasulullah kepada orang hak berasa tak puas hati dengan wahyu hak aku bawa datang kepada mung ni melalui aku ni daripada aku kepada mung, cuba bawa datang. We puak dia tu bawa datang Quran mari. So umpama mung bawa datang, la ya'tu nabi mithlih, Tuhan kata. Taklah mereka itu bawa datang so umpama Quran langsung tak boleh. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, sekalipun manusia dan jin tadi itu capuk tangan nak bawa datang seumpama Quran pun tak boleh. Apa nak kita faham di sini? Nak faham kata Al-Quranul Karim adalah kitab mukjizah, kitab yang dilemahkan dengannya oleh manusia mana-mana, akan manusia mana-mana. Tak boleh nak bawa datang seumpama dia, dengan ketenangan dia, dengan susunan bahasa dia, dengan sedaknya kita dengar, dengan merangkunginya hukum hakam, semua perkara tadi itu tak kuasa nak manusia itu nak bawa datang. Sifat dia ni Quran ni lagu mana? Hudan. Itu sifat dia, hudan linnas, pertunjuk bagi manusia. Katanya alim ulama di sini am bermakna makhsus. Makna an-nas di sini bermakna al-muttaqin. Hudan lil muttaqin, ayat surah Baqarah awal tu tafsir hudan lil muttaqin. Tapi setengah daripada ahli tafsir dak, hudan lin nas makna pertunjuk bagi segala manusia. Kafiruhum wa islamuhum, mana kata orang beriman ataupun orang tak beriman. Jinsuhum wa insuhum, manusia dan jin semua. Itu makna masuk habis licin. Tu dak hani nak ayat kata hudan lin nas. Wa bayyinatin minal huda, dan keterangan daripada pertunjuk, wal furqan, dan furqan. Benda yang boleh kita buat beza. Bil Quran yattadihul asya. Makna kata dengan Quran ni kita boleh buat beza di antara benda benar dengan benda tak benar. Boleh kita buat beza di antara dua perkara ni boleh kita buat beza. Dengan sebab adanya Al-Quran. Dengan sebab itu kita nak tahu kata pegangnya kita ni betul ke tak betul, ukur tengok dengan Quran. Nak tahu kata fahamnya kita ni betul ke tak betul, ukur tengok dengan Quran. Nak faham kata hidup kita ni betul tak betul, ukur tengok dengan Quran. Ukur dalam arti kata kita fahamnya. Kalau kita tak faham, fas'alu ahla dzikr. Tanya orang hak faham tu, orang alim pandai. In kuntum la ta'lamun, kalau kita tak tahu. Cuma syarat bil bayyinat, dengan keterangan. Sebab sifat Tuhan ni, sebab sifat ayat Quran ni bayyinatin minal huda, keterangan, bukan pejam mata, itu bukan. Ininya Al-Quran. Lalu apabila maklum kata Al-Quran itu turun di dalam bulan puasa, sifat dia tadi itu hudan dan bayyinat dan furqan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa dia menyaksi di antara orang Islam yang adil sekurang-kurangnya dua orang akan anak bulan. Asy-syahr di sini bermakna hilal, anak bulan, falyasumhu, maka hendaklah dia itu sahuti puasa selalu. Tak ada kata thumma yasumhu, tak ada kata gitu. Falyasumhu, mari dengan fal ta'qib. Apabila nampak malam ning lah kita semaya qiyam Ramadan, dan besok harilah kita berpuasa selalu sebagaimana kita sahuti kemarin. Alim ulama kita dan ahli jawatan agama dan sebagainya daripada kadar hak yang diletakkan oleh Syekhul Islam dan sebagainya, menyaksikan anak bulan, maka nampak, maka dia ijtihad malam tu selalu dah. Maka kita semaya qiyam Ramadan dan kita puasa sahuti pada kemarin lagi hari Khamis, ini hari Jumaat, hari yang kedua. Ramadan ni mana kata dia pergi di besarnya ni pukul 2.30, pukul 2.20 dah. Ya cepat. Sebab tu kita isi masa ni dengan wisempurna supaya kata kita apabila keluar tubik pada Ramadan termasuk daripada al-faizin, orang yang dapat kemenangan, dan al-maqbulin, orang yang Allah Subhanahu wa taala menerimakan akan amalan yang baik itu. Maka Ramadan ini mari bukan nak menyusah. Ramadan ni mari bukan nak menyusah ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun. Bukan mari ni untuk nak menyusah, payahkan kita, orang sakit, orang musafir, tak ada mari susah gapo. Ya mari untuk nak royak pada kita kata ni sebagai sahutan kita dengan hati. Apabila kita sahutkan satu muka dengan hati, walaupun setara mana pun kita segembira.
Kalau tak pergi dengan hati ni, ya susah. Manusia kita ni ya susah. Ya payah nak terima dengan cara molek. Dengan sebab itu kita kontrolkan hati dulu. We faham kata hati kita ni nak terimanya Ramadan, nak terimanya bulan Al-Quran, dengan kita itu sahuti nak siam, hendak siam, kita kena faham maqasidus siam, matlamat kita berpuasa, cara kita nak berpuasa sebagaimana Nabi kita tunjuk hajar. Lagu mana insya-Allah kita akan masuk pada isi kandungnya dia. Wa man kana maridan, siapa di kalangan kita tadi itu adalah uzur, marid. Uzur tak kira lah demam ke itu dan ini, ada keuzuran. Marid banyak. Sebab tu Tuhan mari dengan maridan, mari dengan sakit yang berlainan. Nakirah mari sini, maridan. Au ala safarin, ataupun dia tu termasuk daripada golongan orang musafir, lebih daripada 80 naik batu naik ke atas tu, mana kata au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, maka dia itu qada pada hari yang lain lah. Bagi orang musafir boleh qada pada hari yang lain. Bagi orang yang sakit, dia qada. Kalau dia sihat mari dah tak apa. Orang yang tak ada harap sembuh tu, ya fidyah adalah bab dia dalam bab fiqh tu, ya fidyah lagi. Tu makna kata tak ada jadi susah. Tak jadi susah payah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala kehendak daripada kita ni, terhadap kita sekalian ni mudah, benda mudah. Mudah ni mana kata kita kuasa nak buat. Tu makna mudah. Kita kuasa nak buat. Sekadar mana kita mampu, kita buat. Allah mudahnya syariat Islam. Tak ada jadi payah gapo. Tak boleh nak buat, tak sah. Mudah buat. Allah. Wala yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala tak ada kehendak terhadap kita ni benda hak payah. Tak sah jadi susah. Susah ni Tuhan tak ada kehendak. Dalam agama kita, ma ja'alallahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Allah Ta'ala tak ada kehendak dengan kita ni benda hak jadi susah payah. Benda payah berdoa ni bukan agama. Nah, benda payah berdoa ni bukan benda agama. Walitukmilul 'iddah, dan hendaklah kita itu sempurnakan masa. Sebulan cukup. Tak ada keuzuran gapo, tak ada musafir gapo, masa cukup. Sebagaimana Tuhan itu nak. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan hendaklah kita mengisytiharkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas. Allah Taala tu hidayahkan kita. Tuhan hidayahkan kita sebagai manusia ni duduk dalam Asia, jauh daripada bumi anbiya. Tapi ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya'il mursalin, siapa juga kita. Allah ini adalah anugerah pemberian nikmat Tuhan yang tidak terhingga. Terasalah di dalam hati kata ini adalah kebaikan. Walaupun kita ni lah mana pun, ingat kata kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala itu sayangi terhadap kita. Wa kana Allahu bikum rahima. Allah Ta'ala dengan kita tadi itu bersangat kasih sayang, bersangat rahmat terhadap kita. Kita berasa kata kita ni manusia, tidak adanya jalan yang sutuk bagi kita sebagai orang yang beriman. Orang beriman tak ada kata jalan sutuk. Jalan yang buka sama. Subhanallah. Dalam agama kita ni, benda yang kita tengok kata bebanan, tapi sebenarnya bukan bebanan, bahkan takriman, kemuliaan. Nah, benda mulia pada kita, tasyrifan, ia nak mengangkatkan darajat kita, nak muliakan kita, nak nak akaknya darajat kita. Itu hak sebenarnya di dalam ad-din, di dalam agama kita. Allahu akbar. Itu mana walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Kata setengah daripada ahli tafsir, iaitu hari yang kita sempurnakan iddah, sempurnakan hari puasa, kita keluar tubik daripada puasa menujukan Aidil al-Fitr, maka kita mentakbirkan Allahu Akbar sebagaimana kita ada beramal mengikutnya ajaran yang ditunjuk hajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tadi itu nak rasa gapo ayuhan nas.
Nak we berasa gapo? La wala'allakum tashkurun. Supaya kamu sebagai kamu itu wahai manusia, lagu mana? Yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maqamu syukr. Syukur kepada Tuhan, hak Tuhan beri kepada kita benda yang Tuhan tak beri pada yang lain. Ini hendaklah kita terasa dalam hati. Kita tak nak syukur tak boleh kalau kita tak terasa. Syukur-syukur ni makna gapo? Mana nak terima kasih. Berasa nak balas kebaikan hak orang buat, kita nak beri balik. Itu makna syukur. Ini Allah Ta'ala yang menjadikan kita pada tak ada kepada ada. Dia beri hidayat pula pada kita. Kerana dia nak beri kepada kita tadi syariat yang semulia-mulia. Hatta kita setinggi-tinggi pangkat kita. Hatanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada dah makhluk yang lebih pada dia. 3-4 perkara ni kita kata boleh kita belaka. Apatah lagi kita tak berasa nak syukur kepada Tuhan. Kalau kita nak kecek balik tibbiyah, balik kedoktoran, balik medik, orang bercakap, dah puasa banyak mana? Oh, hak ni ya bahagia kedoktoran lah, ada. Tak habis kita nak bercakap. Cuma nak kita faham kata kita sebagai orang beriman, Tuhan we gini nak we kita syukur kepada dia. Wala'allakum tashkurun. Harap kamu itu syukur. Makna kata litaraji, mari la'alla, makna kata nak we kita itu harap syukur kepada rahmat, syukur kepada nikmat, syukur kepada pemberian yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita. Nak we terasa dalam hati. Tu nak we kita terasa di dalam hati kita, supaya kata kita tadi itu tak lari daripada mana? Tak lari daripada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh warasatul anbiya kepada kita dengan cara seluruhnya. Ikhwah, saudara-saudari yang dihormati, menjadilah kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kita tu kasih kepada jinjak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dalam bulan puasa ini termasuk daripada orang yang mensahuti perintah Allah, dan masuk kita di dalam orang yang Allah Subhanahu wa taala menerimakan kebaikan kepada kita. Puasa ini ataupun as-siyam ini mula-mula iaitu kita kena harap mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena turut jinjak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah dia, di dalam perjalanan dia, di dalam tunjuk hajar dia, supaya kata kita tadi itu boleh ganjaran sebagaimana Tuhan tadi itu kandak. Tuhan tadi itu suka hendak berikan kepada kita, menerimakan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara sempurnanya. Kerana kalau kita tak bimbang di sini ni, kita takut termasuk diri kita puasa, mempertahankan diri kita daripada makan dan minum, mempertahankan daripada syahwat semenjak daripada timurnya fajar sadiq sehingga turunnya matahari, masuknya waktu maghrib. Tetapi kita tak boleh hasil apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni rugilah bagi kita. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam kena puasa dengan ajaran. Bukan puasa dengan perasaan, mengikut adat istiadat, itu bukan. Kita kena puasa mengikut ajaran syariat yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Telah mengeluarkan oleh Imam Ibn Majah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam Ad-Darimi rahmatullahi alaihim, dan Imam Al-Baihaqi seorang lagi,
daripada hadis Sa'id Al-Maqburi. Dia ambil hadis daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ni pun sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, illa al-ju' wal 'atash. Makna kata betapa ramai rubba sa'imin, ada beberapa ataupun betapa ramai orang yang puasa, betapa ramai orang berpuasa, laisa lahu, tidak ada bagi dia, yakni bagi orang puasa tadi itu, min siyamihi, daripada puasanya, illal ju'u wal 'atashu, malaikat lapar dan dahaga. Allah. Memanglah sifat manusia ni ya makan dan minum. Semenjak daripada mana-mana lagi sifat manusia ni ya makan dan minum. Lalu dia ni mempertahankan diri dia, dalam arti kata dia tadi tu nak jadi orang puasa, hendak jadikan orang puasa. Moga dia ni orang Islam, beranak daripada perut orang Islam, duduk dalam suasana orang Islam, masyarakat umat Islam, kampung umat Islam dan sebagainya. Dia berasa nak puasa, tapi puasa dia puasa adatan, adat, bukan puasa ibadah. Sebab kenapa? Sebab dia tak tahu kata bagaimanakah syarat kita tutup daripada dia suruh buat apabila dia itu puasa. Lalu puasa umpama tu Nabi beri amaran kepada kita, beri peringatan kepada kita supaya kata kita tu ingat. Janganlah kita tadi itu terasa kata apabila kita puasa, semata-mata puasa, mempertahankan daripada makan dan minum, kita nak dapat hasil daripada hak kita buat tadi itu semata-mata dengan kita buat. Itu jangan kita sangka. Sebab Nabi kata dalam hadis hak sabit ni, kata kerana rubba sa'imin, betapa ramai orang puasa. Allah, minta Tuhan jauhlah kita semua. Sedang hadirin hadirat yang duk dengar ni, minta Tuhan jauh daripada kita semua. Tak sewi Tuhan letakkan kita dalamnya. Rubba sa'imin, betapa ramai. Sebab rubba ni dia ada dalalah dia taklil wa takthir. Ada hak nak banyak, ada hak nak sikit. Tapi di sini ni kita pakai makna hak banyak. Banyak mana? Terkadang orang puasa tadi itu hak banyak tu laisa lahu min siyamihi, tidak hasil daripada puasa tadi itu, daripada orang berpuasa, daripada puasanya illal ju'u wal 'atashu, malaikat dia itu lapar dan dahaga. Dahaga saja, tak ada boleh hasil apa-apa. Ya Allah, sebab itulah, dengan sebab itu dia kata pasti kita kena mengetahui bagaimanakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Sama ada zahiran wa batinan. Puasa luar, puasanya dalam. Makna puasanya anggota luar dan puasanya jiwa di dalam. Karena manusia bersusun daripada jasad dan ruh. Dua ni kita kena kontrol belaka. Jangan kita buat jadi sia-sia. Tak boleh. Pasti kita kena mengetahui daripada sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah puasa dan apa yang ada daripada perkara-perkara yang jadi perkara yang wajib. Apa kata hak jadi wajib kita dalam puasa, hak adab dalam puasa dan doa-doa kita dalam puasa, dan bagaimana kita tadi itu nak melaksanakan sebagai amalan yang sebenar, cara-cara yang kita hendak melaksanakan. Dan mengetahui kan perkara tadi itu dengan cara pendetailan, tak ramai di kalangan umat Islam kita tadi itu tahu. Dengan sebab tu kita ni kena ambillah perhatian, ambilnya cara yang kita bersungguh untuk menghasilkan perkara-perkara tadi. Benda tak ada payah.
payah gaponya. Kita tak kena ada baca sendiri. Kita nanti dengar buka radio, TV ta'awun ataupun studio ta'awun ataupun dengar orang ngajar. Kerja orang ngajar, ia kena beramanah dengan Allah Ta'ala dan Rasul, sampaikan ajaran Allah Ta'ala dan Rasul kepada umat manusia, umat Islam dengan cara umumnya dengan beramanah. Baca hadis wimolek, baca Quran wimolek, baca aqwal ulama, pendapat ulama wimolek, kita nanti dengar. Pada dengar kita beramal. Itu makna musyarakah. Orang mengajar dia dapat pahala cara yang mengajar. Kita orang mendengar dapat pahala dengan cara hak biasa mendengar. Amal orang mengajar apa kena amal, orang dengar apa kena dengar, amal sama. Nampak tu tak? Tu. Kalau gitu kita ni berasa kata naklah kecek masalah sifat puasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah Nabi kita tu ya puasa. Kita ada puasa mari dah, cuma kita nak mengangkat ilmu pengetahuan kita dan ilmu kita tadi itu jadi dulu daripada amal. Kerana kita maklum, kata kita nak buat apa satu perkara, pasti kita kena tahu dulu, belum daripada kita nak buat kerja. Golek ke kita kalau kita buat kerja sedangkan kita tak tahu, ya punah. Ya punah. Masalah amal, ingat, kita kena tahu belum daripada kita buat kerja. Belum daripada kita nak buat amal, pasti kena berilmu pengetahuan tu dulu. Tentang masalah kita nak beramal. Cara kita nak hasilkan ilmu pengetahuan dengan cara mudah, buka telinga dengar. Buka telinga dengar. Hari ni orang ngajar dia ramai. Cuma kita dengarlah orang ngajar yang ada alasan daripada Allah Ta'ala dan Rasul dan disyarahkan oleh warasatul anbiya di kalangan alim ulama. Okey, yalah. Kalau tidak ada dalil, tidak adanya Al-Quran, tidak adanya hadis tentang masalah ad-din, ini jangan kita gaduh nak terima. Sebab apa? Sebab itu adalah huraian daripada akal fikiran yang kita sebagai umat Islam tak boleh kita nak terima semata-mata daripada akal fikiran. Jadi mula-mula sekali kelebihan kita tadi itu puasa. Puasa ni ada kelebihan apa kata? Kita nak masuk tadi itu, kita nak tengok kelebihan puasa. Puasa ni datangnya beberapa ayat keterangan, ayat ataupun ayat muhkamat yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yang mengkhususkan di atas puasa kita supaya nak mendekati, kerana hendak mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan sendiri yang menyatakan kelebihan bagi orang yang puasa di dalam Al-Quranul Karim pada beberapa tempat. Satunya tempat yang Allah Subhanahu wa taala tadi itu raya, iaitu ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Allah Ta'ala telah firman kata, innal muslimina wal muslimat. Tengok, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Islam lelaki dan orang Islam perempuan. Kita sebut dua sini. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Hak tu orang Islam dan orang Islam lelaki, orang Islam perempuan. Orang yang beriman lelaki, orang yang beriman perempuan. Masya-Allah. Wal qanitina wal qanitat. Dan orang yang senantiasa jaganya hudud Allah Ta'ala lah, lelaki dan perempuan. As-sadiqina was-sadiqat, yang benar di kalangan orang benar di kalangan lelaki dan perempuan. Was-sabirina was-sabirat, hak sabar di kalangan orang lelaki, sabar di kalangan orang perempuan. Wal khashi'ina wal khashi'at, dan orang yang khusyuk di kalangan lelaki perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, yang derma di kalangan orang lelaki, di kalangan orang perempuan. Was-saimina was-saimat, syuf, dan orang yang berpuasa lelaki dan orang yang berpuasa perempuan. Wal hafizina li furujahum wal hafizat,
mereka yang jaganya keaiban kemaluan dia lelaki dan perempuan, wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat, dan mereka lelaki dan mereka yang mengingati Allah Taala dalam keadaan banyak, jaga azkar pagi petang, lelaki dan perempuan. Tuhan buat lagu mana? Tuhan wi gapo kepada semua mereka Tuhan sebut mari, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Ta'ala sediakan bagi mereka itu pengampunan daripada Allah dan wa ajran 'azima, syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga nikmat di dalamnya. Allah, dunia ni ada keputusan dia, adanya garisan dia, adanya persudahan baginya. Tapi Tuhan kata a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ajran 'azima ni syurga, syurga. Ulama terjemah tu syurga lalu dah. Pahala yang tidak terhingga, pahala yang besar. Gapo pahala yang besar? Ganjaran yang besar iaitu al-jannah. Masuk syurga. Kita kena pergi kok nu. Hati kita ni menjadikan masa dunia, menjadikan harta dunia, menjadikan habuan dunia supaya yadakhir sebagai bekalan kita nak pergi hidup di alam akhirat yang kekal abadi, tidak adanya mati. Dan sesungguhnya telah menyata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam hadis yang sabit daripada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahawanya puasa tadi itu penjagaan daripada asyahawat. Jaga daripada syahwat yang melampau, kita kata. Syahwat kita ni kalau kita guna tak kena, ya pergi kot lain lah. Nampak tu tak? Ya pergi kot lain. Kalau kita guna kena pada tempat dia, okeylah, selamat molek. Kalau tak kena, ya pergi kot lain. Itu berhajat pada kita itu anabu ila rabbikum. Kita kembali klik semula lah kepada Tuhan, bertaubat pada Tuhan, jaddidut taubah, istighfar dan sebagainya. Tiap-tiap kali kita salah dengan Tuhan, jaddidut taubah. Taubat semua, istighfar semua. Itu menunjuk kata alamat khair, alamat kebaikan. Sebab dia ingat lagi pada Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Ajalah tu. Ingat pada Allah Taala. Ya zalim pada diri, ya salah dengan tu, ingat pada Allah Taala, taubat. Zakarullah, ingat pada Allah, taubat pada Allah Taala pada itu masa. Nampak tu tak? Tu dia. Itu cara dia, sama. Jaddidut taubah, sama. Dan dia ni as-siyam ni salah satu daripada penjagaan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Panggil junnah, wiqayah, jaga daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya dua tu ya. Manusia kita ya ada dua ni. Kalau selamat dua ni, okey. Selamat pada fitnatus syubuhat wa fitnatus syahawat. Ya dua ni insya-Allah kalaulah kita jaga molek dua-dua ni, ya boleh kontrolkan kita dengan cara bagus dan baiklah. Kalau kita tidaknya, jadi telajak kita tu. Ini dimenyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan lafaz yang kita nak dengar ni lafaz sahih Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'an nar 70 kharifa." Ma min 'abdin, tidak ada daripada hamba mana-mana. Hamba di sini mana hamba yang Islam, hamba yang beriman. Yasumu yawman, dia puasa satu hari. Fi sabilillah, pada jalannya Allah. Puasa kerana Allah lah. Tu puasanya fi sabilillah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Puasa untuk mengangkatkan syiar Allah Subhanahu wa taala.
illa ba'adallahu bidzalika wajhahu, malaikat Allah Ta'ala menjauhkan dengan sebab amalan puasa yang dia puasa kerana Allah tadi itu akan wajahnya. Wajhahu di sini makna manusia yang bersifat dengan wajah. Makna manusia yang bersifat dengan muka. Lalu kata Nabi, Allah Taala menjauhkan diri dia dari diri dia. Muka dia tadi itu anin nar, daripada api neraka. Itlaqnya muka, tetapi naknya segala anggota tubuh badan dia, itulah maksud. Cuma kenapakah Allah Taala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itlaqkan muka di sini? Kerana muka lah tempat mulia. Supaya kita dok kecek itulah wasa malu muka. Malu muka kan malu sutir tubuh tu habis tu. Malu habis. Cuma itlaq muka. Aku tak tengok muka orang tu. Tak tengok muka kau tak tengok tuai tu. Tak tengok tuai itulah. Itu maknanya. Cuma kita kecek dengan cara lagu tu. Bahasa Arab pun lagu tu. Tak ada makna kata Allah Ta'ala menjauhkan muka ya saja daripada api neraka. Tuai maksud neraka. Kita bukan maksud lagu tu. Orang faham lagu tu panggil faham salah maksud daripada Rasulullah cakap. Sebab tu kata setengah daripada alim ulama usulud dalal su'ul fahmi an Rasulillah anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Punca penyelewengan, gelecah seseorang, ucap jadi gelecah seseorang, tak betul jalan. Hang mana? Yakni dia tadi tu faham salah daripada Allah Taala dan Rasul. Faham tu penting. Faham daripada Allah Taala tu penting. Faham daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawi betul tu penting. Kalau faham tak betul, wallahu bihi alim. Ni tak terjauh. Daripada api neraka 70 kharifan, 70 apa nama lubang daripada lubang-lubang tadi. 70 kharif. Kharif ni mana kata lubang lah, parit lah. 70 parit daripada api neraka. Setara mana? Hak ni nanti kita tengok akhirat esok. Ini sebagai perjanjian. Tuhan kata, hei ahli syurga, aku nak masuk syurga, pakai ye kain setera. Lagu mana rupa ni tu tengok esok. Cuma kita beriman kata, ya ahli syurga boleh pakai setera. Sekadar tu. Itu cara beriman. Kalaulah semua perkara kita boleh dapat dengan pencerahan ilmu saja, mak tu makna kata kita tak beriman. Iman ni makna antusaddiqa bima akhbarallahu tabaraka wa ta'ala fil kitab wa bima akhbara rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Iman mana kita benar apa Tuhan royak dalam Quran ataupun apa Nabi royak dalam hadis. Benda yang kita nak pergi tak siapa tu mana beriman. Ni kita orang sekarang lah ni, orang 2023 ni semua nak ucap tang dai belaka. Nak boleh tengok, nak boleh hasil, nak boleh dapat dengan sampat pencerahan ilmu belaka. Itu bukan. Itu bukan maslak, bukan jalanan orang yang beriman, jalanan mulhidun, jalan orang yang tak ada beriman lagu tu. Iman mana kita benar benda yang benda yang dibawa datangkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Itu cara, itu makna beriman. Tu. Dan kata lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kelebihan puasa. Orang puasa insya-Allah tak setuh api neraka. Api neraka tak setuh dia. Tapi puasa sungguhlah, puasa lagu mana nanti kita tengoklah bab dia tu. Tu kita tengok. Dan berkatanya dan telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad ibni Hanbal daripada hadis Jabir ibni Abdullah, dan satu tempat lagi Imam Ahmad juga riwayat hadis ni, hadis sahih ni daripada hadis Abi Uthman ibni Abi As, salah sahabat Nabi belakalah radhiyallahu anhuma. Dua orang ni ya dengan Nabi, dua orang ni dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan as-siyamu junnatun. Puasa ni satu penjagaan, satu jagaan. Yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Puasa tadi itu yang menjadi penepih, sekatan, perisai. Dengannya, iaitu dengan puasa tadi itu, oleh hamba, akan hamba daripada api neraka.
Allah. Tu makna kata hamba tadi itu apabila dia ambilnya puasa mai buat amal, maka Allah kata puasa tadi itu jadi sebab menjauhkan diri dia daripada seksa api neraka. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Hamba tadi itu dengan sebab puasa tadi itu, hamba tadi itu ambil sifat tadi itu tu mai buatnya, mai berlaku di atas diri dia, maka jaganya diri hamba tadi itu daripada api neraka. Api ni bukan mudah, panas. Api neraka pula, Allah, susah. Kita ingat kalau kita duduk nari arak ni, masa kita duduk bulan puasa ni masa panas. Panas nari arak tak serupa panas nari Jawi kita, nari Asia kita, panas sungguh. Lalu satu masa duduk dengan guru-guru ya tarbiyah, kata ingat panas ni. Kita dalam keadaan puasa, tapi insya-Allah apabila kita lepas daripada ni, kita berjaya dan kita boleh masuk syurga, tak kena masuk neraka. Makna kata kita tadi boleh lepas daripada seksa. Panas bukan tak panas, dahaga bihawa. Sehingga satu hari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan puasa lah. Dia puasa dalam keadaan panas. Dia kata ingatlah panas ni tak sama dengan panas seksa api neraka lagi. Sabar sikit, insya-Allah akan yang qadi. Memang apabila sampai waktu buka puasa kita dapatnya air, minum air dan sebagainya, maka jadi hilang daripadanya. Itulah ad-dunya. Dunia lagu tu ya, tempat coba nampak ia tak berkekal gapo-gapo pun. Dan telah mengeluarkan oleh Imam At-Tirmizi daripada hadis Abi Umamah Al-Bahili, dan diikuti juga oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamil Kabir daripada Qasim. Ambil hadis tu daripada Abi Umamah. Waka hadis ni dengan majmu' turuq, mana kata dengan cara hipungnya sanad-sanad semua dan mata-mata, hadis tu sahih. Nabi katakan, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman fi sabilillah. Siapa dia puasa satu hari pada jalannya Tuhan kerana Allah lah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainal as-sama'i wal ard, kama bainas sama'i wal ard. Siapa dia puasa satu hari kerana Allah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala, Allah taala jadikan di antaranya dan di antara seorang yang puasa tadi dengan api neraka, satunya khandaq. Khandaq ni mana parit, mana parit ataupun lubang, kama bainas sama'i wal ard, umpama langit dan bumi. Jauh. Langit dan bumi ni jauh masafah ni. Katanya Abdullah bin Mas'ud, di antara ni dengan ni 500 perjalanan ni tahun. Jauh Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada api neraka dengan sebab sehari kita puasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawi hasil moga ni kena ngaji sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia puasa macam mana. Nampak tu tak? Dia puasa macam mana. Jadi setengah daripada ulama dia berjalan kata hadis ni sakut paut dengan kelebihan puasa masa kita jihad fi sabilillah ataupun masa peperangan. Adanya jihad, ada peperangan masa Nabi kita dulu, masanya pembukaan Islam mula-mula hari itu orang puasa dalam keadaan dia tadi tu buat kerja jihad, seumpama peperangan Badar dan sebagainya. Maka hadis tu, dia kata hadis kita baca tu hadis khusus dengan puasa fi sabilillah, mana puasa dalam peperangan. Tapi ulama setengah kata tak, yang nyata bahawa yang nyata daripada itu hadis bahawa tiap-tiap mereka yang puasa apabila dia itu bersihnya hati kerana Allah Subhanahu wa taala, sepakat dengan jalannya yang diberjalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk fi sabilillah juga. Alhamdulillah. Tak gapo. Nampak tu tak? Comelnya, salah kata eloknya apa yang menyatakan oleh alim ulama kita. Kata kita semata-mata puasa kerana Allah, betul-betul. Kemudian
muwafaqah dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan dapatnya ganjaran daripada Allah Taala apa Tuhan janji bagi kita. Itu mula-mula kelebihan kita puasa. Yang kedua kelebihan puasa tadi itu boleh kita masuk syurga. Tuhan janji masuk syurga orang puasa. Allahu akbar. Tuhan janji masuk syurga. Memang adakah hadis daripada Nabi? Ya ada. Hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih lah. Hadis ni hadis sahih daripada hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, qala, berkatanya Abu Umamah, qultu ya Rasulullah, ya mari tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari dengan malai hadis ni supaya Nabi kata kita ni dok buat kerja ni, kerja menunjukkan kepada al-jannah. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang serukan kita kepada itu perkara. Bukan makna kata kita puasa tak tahu nak pergi ke mana, nak buat gapo boleh gapo. Tak tahu. Tak. Dalam Islam kita ni tak ada kerja, ya biasa tak ada tahu gapo. Ya tahu kata kerja ni pia suruh. Apabila kita kerja ni kita nak dapat gapo, ya janji siap-siap. Cuma ilmu pengetahuan kita tu ada ke tak ada. Tapi nak royak hal tadi itu pasti kena Allah Taala dan Rasul. Yang lain nanti royak hal Tuhan royak, hal Rasul royak. Nak pergi royak daripada pahami dia, tak boleh. Buat apa? Kerana masalah suruh dalam syarak, ganjaran dalam syarak, pasti kena dengar wahyu. Manusia mana-mana nak hebat secara mana pun, akal dia tak boleh masuk sini. Akal dia nanti turut, nanti pakar, nanti tengok apa hak dikatakan di dalam wahyu bagaimana. Lalu dia kata, qultu ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu fi bihi jannah. Ya Rasulullah, sahabat dia tanya benda hak hebat-hebat saja. Ya Rasulullah, tunjuk akan aku ni di atas amalan. Tunjuk aku ni di atas amalan yang aku apabila buat tadi itu aku boleh masuk syurga. Ya khoya nak. Supaya kita duk nak satu perkara, ya boleh. Kalau tak ada mula dalam akal fikir kata no, pun dia tak sah. Nampak tak? Tapi sahabat ni dia duk dengar Nabi duk mengajar, Nabi duk beri berita gembira kepada dia. Dia faham kata, hidup pai kita sudah di syurga, bukan sudah dalam dunia. Lalu dia tanya, ya Rasulullah, aku duk dunia ni, duk buat amalan tu amalan ni banyak. Hak mudah aja. Cuma aku hari ni aku minta sekarang. Cuma tunjuk aku tadi itu ya Rasulullah. Aku buat amal satu amalan aku boleh masuk syurga. Lah mana ya Rasulullah? Allahu akbar. Kita nak tahu juga puasa kata, puasa nak tahu. Sahabat ya tolong tanya kita. Apabila dia tanya, kita boleh ilmu juga, bukan dia seorang. Masya Allah sungguh. Ni jaksa Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim yang wa'ri bawa datangkan hadis ni kepada kita, boleh kita tahu juga. Ulama-ulama kita colek mari cokeh mari boh di dalam senarai huraian dia, kitab-kitab dia, boleh kita ambil faedah daripadanya. Nabi kata alaika bis-saumi. Allah. Kalau mari dalam bahasa Arab ni alaika panggil ismul fi'lil amr. Gapo mana ismul fi'lil amr? Makna kata lazim olehmu wahai Aba Umamah akan puasa. Melazimi mung tadi itu dengan puasa. Makna jadi kewajipan di atas mung tadi itu ambil puasa mai wa amal. Tu makna kita. Kata makna lagu mana tu? Jadi kewajipan di atas mung wahai Abu Umamah yang mutanya akan daku, kata aku tunjuklah pada aku amalan apabila aku kerja nak masuk syurga. Maka jadi kewajipan di atas mung ambil puasa mai wa amal. Allah. Sepatah yang Nabi jawab. Ambil puasa mai wa amal. Balah mana? Ajaran puasa ada di dalam ajaran Islam. Kita sebagai orang yang
Berimej, ambilnya benda tadi tu mai buat amal dengan diri kita. Jadi lalu Nabi kata sikit lagi, la mithla lahu, tidak ada bandingan baginya. Tak ada banding ni. Puasa. Apa puasa ni pia dia tak boleh buat. Orang fakir boleh buat. Utama. Pakai miskin boleh utama. Orang kaya, orang lebih, orang tak lebih, orang alim, orang tak alim, orang bijak tak, semua boleh buat kerja belaka. Kalau kata suruh sedekah mah orang pakai miskin tak boleh buat. Kalau suruh perang, orang yang ada sifat keuzuran tak boleh pergi. Kalaulah suruhnya, apa nama lagi kita kata, suruh mengajar, orang tak ada ilmu nak mengajarlah mana? Tapi Nabi satu perkara, semua ni boleh buat amal belaka. Tak kira generasi, rais wal mar'us, faqir wal ghani, alim wa muta'allim, ami wa semua masuk belaka. Orang awam, orang alim, orang darajat pelajar, guru, anak murid, orang kaya, orang pangkat tinggi, orang pangkat rendah, semua boleh buat belaka. Alaika bis-saum la mithla lahu. Tidak ada umpama bagi dia. Allah, hadis sahih. Sekarang lah ni kita dak puasa dah ni. Berasa kata kita dak buat amalan nak pergi pada syurga. Nak berasa dalam hati, barulah semangat kita tadi tu Tuhan tak tipu kita. Nabi Muhammad tak tipu kita. Dalam dunia ni tak ada lagi orang kuasa nak bakit bahang terhadap apa Nabi kita kecek, tak ada lagi. Hingga orang barat sendiri pun tak kuasa nak bakit bahang apa Nabi kecek, kata tak betul. Kalau Nabi kecek dunia tu betul belaka dengan ilmu sains, hak ni pun super nak pergi kanu lagi. Ni kita orang berimej tak sampai ke situ. Nampak tu tak? Dan puasa ni adalah ganjaran dia tak terhingga. Tak ada terhingga. Nak pergi zakat tak boleh, tu puasa. Dan bagi puasa ada dua gembira sebagaimana kita tahu. Tak kala kita nak buka setagi, dan apabila kita pergi jumpa dengan Tuhan apabila hari kita mati. Dan bauan daripada mulut orang puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum, bau sedap lebih pada mis daripada air mawar, air bau lagi. Dia kata lagu ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata di mana? Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, dan lafaz kita dengar ni lafaz sahih Al-Bukhari. Katakan kita tengok. Daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis kursi, qala Allah tabaraka wa taala, Allah taala kata, umat Islam, hadis ning lah yang kita tadi itu kena faham. Setiap generasi orang pakat dengar belaka hadis ni, tapi ganjaran dia, janji dia tak terhabis-habis. Seperti ke? Seperti nasi yang kita nak makan tu, seperti air yang kita minum tu. Semenjak daripada mana lagi orang pakat minum air, semenjak daripada mana lagi orang pakat makan nasi. Tapi ia ada zat dia yang menyuburkan jasad manusia situ. Marilah korong mana pun, air, nasi, ada zat dia, kekuatan hak tu tak di dalam dia tu boleh mensuburkan. Dengan sebab dia tadi itu tubuh badan manusia dan sebagainya. Ya Allah SWT berikan kepadanya. Hadis-hadis tu lah. Tak ada hadis lain. Cuma berlainan nafas orang medok raya, berlainan huraya orang medok raya, yang tak melari daripada maksud hak asli daripada hadis. Allah Ta'ala kata, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Tiap-tiap amal bagi anak Adam, bagi dia belaka. Bagi dia di sini makna macam mana? Yakni ada pahala yang tertentu. Semaya Jumaah boleh 27 satu riwayat, boleh 25 satu riwayat. Semaya di Mekah boleh 100,000, semaya di Madinah boleh 50,000. Kata gilah daripada amalan-amalan. Nampak dah tu? Zikir lepas subuh sehingga naik matahari boleh ganjaran gitu, boleh ganjaran gini. Semua ada raya. Tapi hak puasa kita ni, hak lagi kita dengar ni, dia bukan lagu ni.
Itu makna kata kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Malaikat puasa. Sebab pahala dia itu tidak terhingga. Nak sakat tak boleh. Apa nak sakat tak boleh? Kerana dalam as-siyam go dia as-sabr, sabar. Tuhan kata dalam ayat surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Taala sempurnakan ganjaran bagi orang yang sabar tadi itu dengan tidak ada terhingga. Maka salah satu daripada sebab puasa tadi itu ganjaran dia tak terhingga sebab kena sabar. Orang tak sabar tak boleh buat kerja dengan puasa. Nak kerja lagu mana dengan puasa kalau tak sabar? Tak boleh. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa tadi itu khusus bagi aku sendiri nak balas dengannya. Apabila kata puasa tu Tuhan nak balas sendiri, memang tak boleh nak sakat. Kerana semua hak Tuhan beri, Nabi kata seumpama air setitik yang ada di pucung jagung yang kita celuk masuk dalam laut, kita akak. Sekadar tu semua daripada awal hingga akhir Tuhan beri pada manusia. Di sisi Tuhan, Nabi banding Tuhan royak kepada Nabi-Nabi royak kita melalui alim ulama, seumpama laut tu tertinggal tu lagi. Tak habis. Allah. Tapi nak terasa ada semangat balik dalam supaya kata kita boleh menerimakan puasa pada masa yang kita ada ni dengan semangat. Tak habis. Dan puasa tadi itu junnah jangga daripada kejahatan dan daripada api neraka dan sebagainya. Lalu sambungnya hadis lagi, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Allah Subhanahu wa taala yang aku itu ada di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala, la khulufu fami as-saim atyabu indallahi min rihil misk. Mana bauan daripada mulut orang berpuasa. Sebab tu orang puasa ni kena jagalah. Bau dia tu kena sugi. Tiap-tiap kali kita nak semaya, jangan kita lepas duk jadi itu. Cuma bahasa dia apabila manusia tak makan gapo, ia adalah perubahan bauan daripada mulut seseorang tadi itu. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala perkara tadi itu adalah elok. Tuhan nak balas ganjaran, tapi tak digalakkan, kita kekalkan bauan tadi itu sehingga orang di tepi kita menyakiti. Itu bukan maksud. Itu bukan maksud. Cuma kalau kita jaga dah ya ada lagi bauan sikit-sikit gapo tu di sisi Allah Taala Tuhan nak balas ganjaran. Tapi jangan kita lepaslah. Lama kata Tuhan nak kita tahu taksib beruh gigi apa itu mukhalafah. Taksib sugi itu mukhalafah dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tak kena. Kita beruh gigi, kita sugi, cuma jaga jangan masuk dalam halkum kita ni. Jangan jaga hak tu lah. Benda-benda tadi tu sampai lepas pada halkum kita, bawa pada fasik pula, batal pula kita puasa. Cuma gigi kita, mulut kita kena komong, kena gapo, jadi bersih sama. Bak ganjaran suku, bak jaga suku. Nampak tu tak? Jadi kita kena buat beza. Ni terkadang pehel salah. Bila tak duk bau lagu tu lah. Sebab di sisi Allah Ta'ala ada ganjaran yang besar. Kau bau, kau itu. Tak. Itu fahmul khatis. Allah pehel lagu tu. Itu tak? Itu dia. Dan Nabi kata, lis-sa'imi farhatan. Bagi orang puasa ada dua gembira. Yafrahuhuma idza aftara. Apabila, iaitu gembira tak ada dua. Apabila dia aftar, dia buka puasa, dia rasa gembira. Daripada puasa penat, dahaga, kenanya minum air gapo dengan cara molek tu. Minum air dengan cara bermolek lah, jangan kelajar. Makan buah tamat, tak ada buah tamat saja, tak apa dah. Nampak tu tak? Tak ada payah. Sekadar hak kita mampu, kita akan gembira. Daripada kita duk tehel lama, kita tu hari makan pula. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang sabit pada baginda, yang hadis itu ada dalam silsilah hadis sahihah bagi Syekh Nasiruddin Albani, dia kata tak boleh, Nabi kata tak boleh kita tadi itu
semaya maghrib sehingga kita itu berbuka puasa walaupun dengan setengah air. Jangan semaya kalau kita tak ada buka puasa lagi. Itu adalah mukhalafah dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Apabila dia mati pergi jumpa Tuhan, maka dia tadi itu dapat gembira dengan sebab dia buat puasa. Bawa puasa tadi itu pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tambah riwayat Bukhari, buat apa tu? Kenapakah jadi puasa tadi itu Tuhan nak balas suku. Tuhan nak balas ke suku. Sebab hadis Sahih Bukhari ni tambah riwayat Bukhari kata yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang tadi itu tinggalnya tinggalnya makan ni, minum ni dan syahwat dia kerana aku. Ni sebab dia tinggal tu kerana aku. Tak ada tinggal kerana lain. Dan puasa tadi itu Masya Allah. Belakang orang apa tak makan. Depan orang utama. Minum tak. Semua kerana Allah. Maqamul muraqabah cerak dan nyata molek apabila dalam bulan Ramadan. Ini bagi orang yang beriman lah. Kalau kata beriman, tak ada masuk dalam ni. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa tadi itu untuk aku. Tuhan tak untuk aku cara sendiri. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri nak balas. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu ganjaran Tuhan akan ganda 10 ganjaran. Riwayat Sahih Muslim, tengok. Mari kita dengar hadis, sambung dengan hadis supaya kata kita tak lari. Pada mau kata hadis ni ambil di mana? Ambil pada ulama. Bukan tak pakai ulama kena baca hadis ni. Jadi silap faham pula. Pakai ulama duk royak ni, hadis ni gini, hadis ni gini. Faham tu tak? Riwayat Sahih Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'if. Makna kata tiap-tiap amalan anak Adam tu diganda. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan yang kita kerja, Tuhan balas dengan 10 ganjaran. Ila 700 dha'f. Sehingga naik kepada 700. Hingga naik kepada 700 ganjaran gandaan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala katakan, illa as-saum, malaikat puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Malaikat puasa, maka puasa tadi itu untuk aku dan aku sendiri akan balas dengannya. Yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan syahwat dia dan makannya dia kerana aku. Walis saim farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Iaitu satu ganjaran. Bagi orang puasa itu ada 2 gembiraan. Gembira mula-mula dia buka puasa, dan gembira yang kedua dia tak kala dia jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nak kita faham katakan. Nawawi faham kata riwayat Bukhari, riwayat Muslim menyatakan bagi kita kata puasa tadi itu ada ganjaran yang tidak terhingga. Seolah kata duit nak masuk dalam bank kita tadi tu, dia mau kata tak apa, aku nak bos diri, orang kaya kan, nak bos diri. Setara mana mu tak sakat, aku nak mengikut aku. Orang hak nak dapat orang hak dengar khabaran ataupun perjanjian saat ni tu puasa gembira. Kita pun sepatutlah orang puasa ni Tuhan sendiri janji, bukannya orang lain. Kata nak beri, kita buat kerja, kita berasa kata Allah Ta'ala itu nak balaskan kepada kita. Nak balas ni boleh ke? Tak boleh buat apa? Sebab Nabi kata man shama ramadhana imanan wa ihtisabah. Siapa dia puasa Ramadan, ia tu beriman, kama dia ihtisab, ganjaran, nak pahala daripada Tuhan, harapan ganjaran, balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah Taala itu ampunkan bagi dia. Dan yang terakhir insya-Allah kita mari tengok as-siyam wal Quran yashfa'ani li sahibihima. Allah. Ni dua. Ya puasa dengan Quran. Ya kena pergi sekali.
Puasa dengan Al-Quran. Kena pergi sekali. Jangan pergi hak lain. As-siyam wal-Quran yashfa'a li sahibihima. Makna kata puasa dan Quran tadi itu, dia beri syafaat pertolongan bagi orang buat kerja dia. Mana orang beramal dengan ganjaran, beramal dengan puasa, beramal dengan Al-Quran, dia tadi itu akan bantu tuai yang beramal dengan dia. Dia kata lagu ni. Kalau orang lain kata, kita tak ada harga. Tapi hak yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar hadis terakhir insya-Allah pada perjumpaan kita sekali ini. Ini panggil muqaddimah siyamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dan Abu Nuaim daripada jalanan Yahya ibni Abdullah, daripada Abdul Rahman Al-Hubali, daripada Abdullah bin Amr. Sanad dia adalah sanad yang hasan. Hadis hasan lah kalau kita kata. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li'abdi yaumal qiyamah. As-siyam mana puasa, dan Al-Quran, dua ni Nabi kata yashfa'an, beri pertolongan bagi seorang hamba di hari akhirat nanti. Ya boleh pertolongan. Pertolongan lagu mana? Mari kita tengok. Ya lagu mana? Ini dengan kehendak izinan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan semata-mata dia dak dengan izinnya Tuhan. Kalau dia nak tambah kata keizinnya Tuhan ni, pasti benda tadi itu ada di dalam syarak. Alamak dak dia ambil benda hak Tuhan tak ada syarak, tapi kita kata ini dengan izinnya Tuhan. Ini tak boleh lagu tu. So umpama kita pergi minta pada pokok kayu, kita tahu dengan izin ni Allah Taala, tak boleh minta pada pokok kayu Tuhan larang, jangan duk seru lah pada Allah Taala. Kamu lagi tambah pula kata Tuhan dengan izin ni Tuhan. Tak boleh. Dengan izin ni Tuhan kok mana moga Tuhan tak ada izin di awal lagi umpama tu. Lalu yaqulu siyam ni rupa puasa beri syafaat ni. Ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwah. Tuhan, aku tegah akan dia seorang saat ni itu akan makan ni dan syahwah. Fasyafi'ni fihi. Maka berilah aku tadi itu syafaat kepada dia, kepada orang yang buat kerja dengan aku tadi tu, ambil aku pergi buat amal tu, kepada aku. Tu puasa kata. Puasa kata, hey Tuhan, aku tegah dia pada makan dan minum dan syahwat. Maka hari ni, hari kiamat ni, aku syafaat kepada dia. Puasa kata. Puasa ni daripada pahala, daripada ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala beri. Boleh kecek? Boleh kecek. Nabi kata boleh kecek. Ada jadi pelaknya kita orang beriman, ya raya. Ya boleh mentolongkan, bantukan orang yang buat kerja dengan dia. Wa yaqulul Quran, dan berkata Quran, mana'tuhu an-nauma bil-lail. Aku tegahkan dia seorang hamba mung tu waktu malam daripada tidur. Sebenarnya manusia kita ya suka nak tidur lah, penat, tapi ya baca juga Quran dalam waktu malam. Fasyafi'ni fihi. Maka hendaklah ya Allah beri pada aku tadi itu syafaat, beri pertolongan kepada orang yang baca Quran di waktu malam. Al-Quran wasiyam yashfa'ani li sahibihima. Makna kata dia tadi itu boleh beri syafaat kepada dua-dua orang di kalangan orang yang beramal dengan dia. Qala fayushaffa'ani. Maka dua-dua tadi itu diberikan izinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membantukan, beri pertolongan kepada sahib orang yang baca Al-Quran dan As-Siyam. Maka itulah sebagai jalanan muqaddimah yang kita nak masuk pula lagi akan datang, iaitu cara-cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah dia qadanya bulan Ramadan, ada gapo ratik nanti kita baca dan kita akan pakat dengar pada hisah yang lagi akan datang biiznillah taala, mengikut TV Ta'awun kita dan studio kita ni kepada seluruh umat Islam, terutamanya daripada yang berbangsa bahasa Melayu
dengan cara khususnya dan kepada umat Islam dengan cara umumnya. Itulah harapan kita daripada harapan kita terhadap umat Islam daripada Allah Subhanahu wa taala membagikan kepada kita itu ganjaran. Maka pada perjumpaan kita sekali ini sekadanglah sahaja as'alullah Subhanahu wa taala bi asma'il husna wa sifatil ula ayaj'alana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.